Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Wan Rizwan. Bersama saya Wan Fero 17 pada hari ini satu review upgrade set full set untuk Honda EX5 Dream kepada kelas 1. Yang tuan-tuan dan puan tengok di hadapan ini dia antara set jet rod yang terbaik untuk EX5 Dream. Kalau tuan-tuan dan perempuan alang-alang sekali nak buat terus kau-kau. So tuan-tuan dan perempuan, hari ini set yang berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan adalah kosnya 1000 lebih. Okey, 1000 lebih. 1000 lebih berapa? Tak lebih 1300. Okey, saya bagi satu harga tak lebih RM1,300. Tuan-tuan dan perempuan boleh dapat harga dan juga barang macam ni beserta spek yang tuan-tuan dan perempuan nak pilih. Apakah barang yang kita ada pada hari ini? Mari kita tunjukkan satu persatu kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, sebelum itu kepada sesiapa yang berminat, kita menjual barangan ini. Dan barangan yang kita jual adalah direct daripada supplier, menandakan kita menjual barang original sahaja. Kepada yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus PM di nombor seperti di skrin ini. Okey, nombor telefon sudah diletakkan di skrin ini. Boleh PM pada nombor tersebut jika ingin mengetahui apakah barang yang kita jual. Nak tanya something berkaitan motosikal ataupun lain-lain, no problem. Kita sedia untuk buat consultation ataupun menasihati tuan-tuan dan puan untuk memilih barangan yang terbaik untuk spek tuan-tuan dan puan. Kita juga jual barangan ini. Kita juga ada Shopee, kita juga ada Lazada. Kalau nak pergi ke Shopee kita, shopee.com.my/1fira17 dan shopee.com.my/rizwanent. Kita sudah letakkan link di description ataupun di ruangan bawah supaya senang untuk tuan-tuan terus tekan link tersebut dan boleh terus pergi ke Shopee kita dan juga Lazada kita. Okey, tuan-tuan tanpa melengahkan masa, mari kita tengok barang apa yang kita ada pada hari ini. Saya bagi tahu satu persatu. Kita start daripada hujung sana. Itu adalah Head Racing API saiz 24-28. Okey, full set. Okey, full set sekali dengan camshaft racing dekat dalam. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan puan. Crankshaft EX5 Dream Wave 125 Modified Dream. Okey, yang tu brand daripada Stronger Character. Stronger Character adalah satu brand, satu company dengan Taicom. Wave 125 Modified Dream Jet Stroke 2mm use. Saya akan bagi tahu. Okey, kalau Wave 125 Modified Dream berapakah total jet yang kita akan dapat. Kemudian kita ada blok Class 1 saiz 56mm Racing B made in Japan, carburetor NSR 150 daripada API, crankcase sebelah kanan Class 1 daripada Furious 1, clutch plate Tobaki, gear racing full set Espada, intake pipe untuk carburetor NSR 150, gasket overhaul set, tiang start 4 batang, coil body Racing B, CDI Racing B, oil pump Class 1, bearing set C3 made in Japan, satu set untuk EX5 Dream, timing chain EX5 Dream, timing chain Class 1, timing rod set Dream, clutch plate 3-in-1 Racing B, crankshaft gear. Okey, kerana Stronger Character tidak berikan sekali dengan crankshaft gear sebelah kiri. Dan semua barang yang berada di hadapan ini adalah barang 100% original daripada company dia tersendiri. Kalau daripada Furious 1 lah kita ambil. Daripada API lah kita ambil. Daripada Racing B lah kita ambil. Okey, jadi saya akan bagi tahu satu persatu. Sebenarnya set racing ini sudah pun customer kita order. Disebabkan dia order macam ni, kita tanya dia boleh tak saya nak buat review kepada tuan-tuan dan puan, dan dia bersetuju. Okey, customer kita sudah pun ambil dan harganya kita bagi tahu dekat sini 1300 tidak lebih lah. Okey, tapi untuk set yang berada di hadapan ni lingkungan 1300 lebih. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak set macam ni tetapi kita panggil sebagai blok brand biasa sikit, okey, dia lingkungan tidak lebih daripada 1300. Okey, untuk set ini lingkungan 1300 ke 1400 ringgit, 100% original. Okey, so walau bagaimanapun mari kita start
tentang kita punya perbincangan pada hari ini. Baik, kalau tuan-tuan dan puan tengok daripada arah sana, itu adalah head daripada API. Saya akan ambil. Baik tuan-tuan dan puan, ini adalah head daripada API. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini, kawah yang diberikan adalah kawah besar. Okey, memang sesuai untuk spek yang dia nak buat, jet rod memang kita kena pakai kawah besar. Head sebenarnya saiz 24-28 ni dia ada dua jenis. Kalau Forest One dia buat dua jenis. Satu head macam ni, satu lagi head kawah sempit. Okey, head kawah sempit dan head besar ni ada spek-spek dia yang tertentu. Tetapi untuk spek jet rod kita tak sesuai pakai head kawah sempit. Dia kena pakai head yang besar macam ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya dah cakap dia didatangkan full set. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, di dalam full set lah. Sekali spring, sekali camshaft dekat tengah, racing daripada API, sekali dengan rocker arm, sekali dengan VAR, sekali dengan head cap, sekali dengan semua. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, lubang sudah dibesarkan sedikit, tetapi walau bagaimanapun kalau tuan-tuan dan puan nak setting, kena besarkan lagi lah untuk spek jet rod yang seperti ini. Okey, itu bergantung kepada setting pomen tuan-tuan dan puan. Jangan risau, dia didatangkan sekali dengan gasket dan juga head cap pada bahagian atas. Jom kita tengok crankshaft pula. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, ini adalah crankshaft daripada stronger character ES5 Dream Wave 125 modified ES5 Dream jet rod 2mm. Okey, menggunakan 6205 bearing. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak tahulah, okey, saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan, crankshaft ini macam saya cakapkan tadi, dia datangkan sekali dengan itu kita tambah asing lah. Sebab dia sebelah saja dia bagi. Nampak? Lagi sebelah ni dia tak ada bagi dia. Okey, so tak apa kita tambah, no problem. Saiz 17 lah selalunya untuk tapi gear tu kena pakai kelas 1. Okey. Okey, so kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, ini adalah Wave 125. Okey, modified Dream jet 2mm. Kita tengok dekat bahagian marking itu. Okey, basically stronger character memang akan ada marking SC, menandakan stronger character, dan dekat rod memang ada tulis KFM lah macam biasa. Okey. KFM. Dia fokus. Okey. So, saya nak ceritakan dekat sini. Crankshaft ini dia akan jadi berapa M kalau Wave 125 modified ES5 Dream. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, okey, boleh tengok dekat situ dia punya, kita panggil sebagai tempat ni cantik. Okey, ada quality. Dia tak cepat makan. Kadang-kadang ada crankshaft dekat luar sana kalau dia tak ori. Okey. Crankshaft stronger character ni ada ori, ada yang tak ori. Kalau tak ori dia cepat makan. Lagi satu, dia kadang-kadang kalau kita setting susah dapat. Okey. Tak pun dia gelong terus. Yang tu dalam kes yang lagi teruk lah. Okay, basically kalau Wave 125 modified ES5 Dream seperti brand stronger character, kalau kita nak pakai, boleh tak kita nak pakai block ES5 Dream? Jawapannya ialah boleh, tapi gasket kena pakai gasket tebal lah. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan pakai crankshaft ni, walaupun jet 2mm, terus kena pakai block class 1. Tak boleh pakai block Dream. Nak pakai block Dream boleh, tapi kena pakai gasket tebal. Kenapa? Okey, ada sebab dia. Okey, saya sudah letakkan crankshaft di situ. Okey, kerana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Wave 125 modified Dream jet 2mm totalnya ialah 6mm jet rod sebenarnya. So kena pakai block class 1 gasket sekeping ataupun gasket 2 keping. Okey. So, macam mana dia boleh jadi 6mm? Sebab Wave 125 kalau modified saja Dream, dia punya tengah dia tu panjang terus akan jadi panjang tambah 4M. Saya bagi contoh dekat sini. Contoh kalau ES5 Dream Wave 125 modified ES5 Dream tapi tak ada jet rod. Okey, macam dekat situ jet rod 2M. Okey, contoh kalau ni model yang tak ada jet rod, ES5 Dream Wave 125 modified Dream sahaja, tetap kena pakai block class 1 gasket sekeping. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dekat tengah tu, bila Wave 125 modified saja Dream, dia terus akan jadi jet 4. Totally terus jet 4. Okay. So, bila jet 4, dia memang kena pakai block class 1. Kalau nak pakai block Dream boleh, tapi kena pakai spacer tebal sikit. Okay. Untuk dia nak bagi crankshaft, dia punya piston tak terlebih sangat daripada block. Jadi, sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ES5 Dream, kalau Wave 125 modified ES5 Dream sahaja, dia memang terus totally jet 4M. Untuk brand stronger character. Okay, saya ulang, untuk brand stronger character. So, kalau dekat sini, stronger character yang berada depan kita, Wave 125, jet stroke 2mm, bermaksud kita dah jet 6M. 4M, tambah 2M jet stroke dekat situ. Dia terus jadi 6M. Okay. So, kita tengok blok-blok class 1 Racing B. Okay, ini adalah blok class 1 Racing B. Nampak Racing B made in Japan dan ini memang 100% original daripada Racing B untuk Honda Class 1. Okay, untuk Honda Class 1. Okay, ni spek ES5 Dream nak convert ke Class 1. Jadi, memang dia pakai crankshaft yang tinggi, jet 6M dekat situ, head size 24-28 dan block size 56mm. Okay,
So, kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, ini adalah basic material, okay, yang memang ada dekat resin B. Memang ada tulisan Made in Japan, okay. Dia bukan stiker, dia memang 100% dia terus kita panggil sebagai buat marking kekal dekat situ. Dengan piston yang membonggol, kita boleh tengok daripada tepi, piston high compress, saiz 56mm. Resin B jangan risau, kualiti memang okay. Nak lebih lanjut review, tengok di video yang saya sudah khususkan blok resin B ini. Walau bagaimanapun, blok itu memang didatangkan sekali dengan piston pin, ring dan juga klip lah. Sekarang ni kita tengok carburetor NSR 150 daripada API, dan ini adalah packaging yang terbaru daripada API lah. Sebelum ini packaging dia kotak yang seperti sama macam tu juga, tetapi plastik dia color kuning. Ini adalah model yang paling terbaru lah basically, dan ini adalah API genuine product. Dia memang 100% seal. Okay, dan memang carburetor ini dia berbeza dengan spek-spek Thailand yang lain, sebab ini punya brand made in Malaysia. API kilang je adalah di Malaysia, di Taman Wajah. Okay, so kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini, okay, ini adalah carburetor daripada API. Tak perlu kita cakap banyak. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut berkaitan tentang carburetor, no problem, boleh tengok di kita punya YouTube. So kita lihat kepada hyperclutch daripada Tobaki pula. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini adalah hyperclutch original hyperclutch set. Okay, tanpa steel plate. Kalau steel plate dia ada 3 keping steel plate. Okay, untuk hyperclutch ini. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini adalah untuk Honda EX5, dan kita bukan hanya ada untuk EX5 sahaja, kita juga ada untuk LC135, 4S dan juga 5S. Kita ada juga untuk VF3i, kita ada juga untuk RS150, dan juga motosikal-motosikal yang lain lah. Okay, yang daripada 4 spring kita nak tukar ke 5 spring. So basically, apakah function hyperclutch? Tuan-tuan dan puan dah upgrade spek kau-kau. Kadang-kadang kita punya clutch standard tak dapat support power yang dihantar oleh enjin kita. So clutch inilah yang mencengkam semua power daripada kita punya spek tadi. So kena pakai hyperclutch tuan-tuan dan puan. Tak boleh kena pakai clutch standard. Kalau tak, dia akan jadi sleeping. Clutch kita tu cepat rosak. So kita kena cari clutch yang macam ni, kerana kalau tuan-tuan boleh tengok dekat situ, dia memang tahan dengan 5 kali stronger than steel. Okay, kita punya material standard adalah steel, tapi untuk yang ni dia menggunakan Kevlar. Tobaki dia menggunakan Kevlar. So sebab itulah, okay, ramai yang tengok brand Tobaki ni memang sekarang ni kita sendiri pun tahu brand Tobaki ni memang sangat meriah, sangat digunakan oleh kita panggil sebagai mak-mak motor lah, kerana kualiti. Daripada segi kualiti hyperclutch Tobaki ini 100% original. Nampak marking pun ada dekat hyperclutch. Okay, so 5 spring. Itulah sebab kenapa kita perlu ada hyperclutch ni. Kemudian disebabkan kita punya customer request nak barang resin B, sebab itulah tuan-tuan boleh tengok dekat situ ada blok resin B, silet resin B, coil resin B. Okay, sekarang ni tuan-tuan boleh lihat kita juga ada bearing racing untuk EX5 material C3 made in Japan, dan juga clutch plate 3-in-1 untuk Honda EX5 dan juga motor seangkatan dengannya. Walau bagaimanapun, saya akan tunjukkan dulu kepada tuan-tuan dan puan bearing racing B made in Japan ini. Okay, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, untuk mencari racing B bearing C3 stainless steel sangatlah susah sekarang untuk mencari yang 100% original. Kerana 100% original, kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini, dia menggunakan P6 Racing Japan punya bearing. Okay, nampak? Dia memang akan ada marking permanent Japan dekat situ kalau 100% Racing B punya bearing. Sama lah dekat sini pun P6 Racing B Japan. Okay, marking-marking ini adalah sangat penting, terutamanya kepada dua yang paling besar ni lah. Yang kecil-kecil ni tak ada lah, tapi basically kalau nak tahu original ataupun tidak, dia mesti 2 biji ini memang P6 Racing Japan. Okay, ataupun Japan NTN. Okay, ataupun tulisan Japan, ataupun kadang-kadang ada yang kosong, dia tak tulis Japan, tapi kita boleh tengok daripada segi dia punya made in mana lah. Okay, dia sebenarnya mengikut model, tapi kalau untuk kotak yang berwarna seperti ini, dia memang selalunya memang ada tulis P6 Racing Japan. Okay, dan kalau tuan boleh tengok dekat sini lah P6 Racing Japan. Okay, so bearing ini apa function kalau kita tukar? Kita dah pakai crankshaft racing. Okay, kita dah tengok, okay, spek kita ni dah besar. Kalau kita nak melancarkan pergerakan enjin kita nak buat high speed, kita nak buat laju, bearing kita tak boleh pakai bearing steel yang biasa ada dekat motor. Kita kena pakai bearing racing seperti bearing ini. Material stainless steel. Kenapa? Sebab bearing macam ni dia support high speed rotation. Okay, kalau kita pakai bearing standard boleh, tetapi bearing standard mungkin takkan dapat tahan lama kerana pusingan rotation yang kita dah pakai crankshaft racing, kita bawa laju mungkin dia takkan tahan. Okay, kerana geseran. Okay, kerana geseran. Basically, kalau tuan-tuan tengok bearing racing sahaja daripada racing B, kalau original material stainless steel, dia memang mengurangkan geseran. Bila mengurangkan geseran, lagi banyak putaran crankshaft yang boleh dia buat, bermakna lagi laju crankshaft kita boleh pergi. Sangatlah penting. Okay,
sangatlah penting untuk tuan-tuan dan perempuan pakai racing bearing ini. Okay, racing beam made in Japan. Okay, so kita letakkan dekat sini dan kita tengok clutch plate 3-in-1 pula. Clutch plate 3-in-1 ni basically kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, ialah clutch plate untuk kita buat spec lah. Okay, kita buat spec. Tetapi walau bagaimanapun disebabkan customer kita request, okay, pada kali ini customer kita request racing beam clutch plate ni, okay, kita bagi. Okay, ada Tobaki, ada racing beam. Okay, kerana apa? Ini adalah sebagai backup lah. Okay, sebagai backup. Okay, jika nanti dia dah bosan menggunakan Kevlar, dia boleh menggunakan racing beam juga. Racing beam kalau kita nak dibandingkan dengan Kevlar, sebenarnya lebih kurang je material dia. Okay, yang dia gunakan. Okay, tetapi daripada segi kualiti, saya tak dapat nafikan dua-dua ni punya kualiti memang sangat bagus lah. Okay, saya tak dapat nak bandingkan kerana bagi saya, kalau kita test daripada segi personal, ini personal, pandangan personal saya, bagi saya dua-dua ni okey. Untuk daripada segi ketahanan clutch plate, okay, disebabkan racing beam dia tak keluarkan hyper clutch banyak, okay, banyak hyper clutch, okay, dia keluarkan test sikit saja, tapi sekarang disebabkan tak dapat sambutan, dia stopkan pengeluaran dia untuk hyper clutch racing beam untuk motor EFI, jadi dia hanya mengeluarkan clutch plate ini kerana clutch plate ini mendapat sambutan. Okay, sebenarnya spring yang diberikan pun boleh tahan sebenarnya, tapi ni untuk 4 spring lah. So tuan-tuan pun kena ingat, okay, ini hanyalah spare untuk customer. Okay, ini hanyalah spare untuk customer. Kalau tak nak pun boleh, kalau nak pun no problem. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, disebabkan ES5 Dream dia punya tiang dia pendek, kalau nak pakai crankshaft macam ni block class 1 tak boleh. Kita kenalah beli kat ataupun tiang 4 yang lebih panjang. Okay, tiang 4 yang lebih panjang. So ini adalah set 4 batang. Okay, 2 batang panjang, 2 batang pendek untuk modifikasi yang tuan-tuan dan perempuan nak buat. Jika tuan-tuan dan perempuan nak pakai ES5 Dream tapi block dan head dah pakai class 1. Okay, so basically inilah. Okay, inilah barang dia. Kita kena pakai stud yang lebih panjang kerana yang standard tak boleh support. Itu sajalah. Okay, so kalau nak carilah stud ataupun tiang 4 yang tahan, kerana kadang-kadang tiang 4 yang tak tahan ni biasalah dia makan trip. Bila dia makan trip susahlah kerja. Dan sekarang ini adalah oil pump. Okay, oil pump daripada Daisho untuk ES5 Class 1. Basically oil pump Class 1 ni dia tak ada oil pump Class 1 racing. Okay, kita just pakai yang Class 1 biasa pun dah mencukupi sebenarnya untuk menghantar minyak. Tetapi disebabkan kita dah pakai crankcase. Okay, ini disebabkan kita pakai crankcase sebelah kanan. So kita kena pakai oil pump pun oil pump Class 1 lah. Crankcase kanan Class 1, oil pump pun kena pakai Class 1. Dan sekarang kita ada CDI Racing B untuk Honda ES5 dan juga Coil Racing B untuk Honda ES5. So, dua ini adalah gandingan ataupun gabungan yang terbaik lah bagi saya. Okay, brand daripada Racing B. Okay, kerana dua-dua ni adalah 100% original daripada Racing B. Sama lah seperti blok ataupun barang yang saya ambil memang 100% original Racing B. Kalau kita boleh tengok dekat sini, dia datangkan sekali dengan coil, okay, coil body ni. Sekali dengan dia punya, kita panggil sebagai kepala plug kalau merah lah. Okay, racing look. Okay, so basically kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah Racing B carbon lah. Racing B carbon coil punya. Okay, so kenapa kena tukar CDI dan juga coil? Tuan-tuan dan puan dah buat spek besar-besar. Okay, dah buat spek besar-besar tapi api kurang. Apakah maknanya? Tak ada makna tuan-tuan dan puan. So, kita kena pakai coil Racing B dan juga CDI Racing B. Okay, ataupun CDI Racing ataupun coil Racing. Okay, yang trusted punya brand, yang original dan juga yang memang kita tahu yang memang dia akan membawa perubahan drastik daripada segi pembawaan api ke dalam pembakaran. Kita dah pakai karburetor besar, minyak dah set banyak masuk tapi api tembak kecil. Macam mana tu? Jadi dia jadi tak sesuai lah. Bila pakai CDI standard, bila pakai coil standard, api kecil tuan-tuan dan puan. Bila kecil, takkan ada maknanya kerana minyak masuk banyak macam mana pun. Sebab pembakaran yang sempurna tak dapat dibuat. So, disebabkan spek yang di hadapan kita ni bukan menggunakan sikit minyak. Okay, minyak yang digunakan agak kuat sikit lah. Sebab biasalah spek J-Rod kita nak buat bagi laju kan. Jadi kena pakailah CDI dan juga coil racing. Okay, untuk timing chain set saya rasa tak perlu saya explain banyak. Okay, timing chain memang kita akan bagi satu set macam tu. Dan juga timing chain tambahan. Kerana timing chain yang tuan-tuan dan puan bakal menggunakan tu adalah timing chain yang akan lagi panjang daripada biasa. Jadi kita akan bagi roller. Kita akan bagi sekali dengan dia punya rod. Okay, ini adalah timing chain rod. Saya panggil timing chain rod lah. Dan juga
timing chain tambahan. Okey, timing chain panjang untuk kita nak support spek yang berada di hadapan kita ni. Okey, so ada beberapa barang yang saya tak review lagi kalau tuan-tuan perasan. Okey, iaitu seperti crankcase gear dan juga intake carburetor. Jadi mari kita tengok dengan lebih dekat kerana susah saya nak angkat. Okey, sebab kamera dengan barang jauh. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Okey, so tuan-tuan boleh tengok dekat sini, itu adalah gear racing. Saya tak boleh ambil kerana gear itu biasalah, okey, disebabkan dia tak kunci, sagi terabur. Okey, walau bagaimanapun saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. No problem. Okey, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, itu adalah gear racing untuk ES5 Dream full set. Okey, full set. Okey, kita boleh tengok dekat situ gear dia first 12.34, second 16.28, third 20.25, fourth 22.22. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu sebelah mana yang primary, sebelah mana yang secondary, primary selalunya lebih besar gear dia. Kalau tuan-tuan boleh tengok dekat situ, gear yang lebih besar ada di sebelah tu kan. Itu adalah gear di sebelah clutch. Yang besar duduk di sebelah clutch, yang kecil duduk di sebelah sprocket. Okey. So, kalau tuan-tuan dan puan nak cari pembahagian ratio, tuan-tuan dan puan kena bahagikan primary dan juga secondary. Macam mana nak buat? 34 bahagi 12, 28 bahagi 16, 25 bahagi 20, 22 bahagi 22. Basically, kalau kita tengok dekat sini, gear 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok daripada sudut fourth gear sahaja. Okey, tak perlu saya explain banyak pun, tuan-tuan boleh kira ratio sendiri. Okey, kalau nak tahu macam mana cara kira ratio, jangan risau. Kita ada satu video macam mana cara untuk kira ratio. Okey, so 44, 22 bahagi 22, basically dia memang akan jadi satu lah. So maksudnya end gear memang dia akan bagi satu. Dan untuk motor ES5 standard 0.9 something lah. Okey, untuk mengetahui tuan-tuan ratio yang lebih rendah adalah untuk top speed, ratio yang lebih tinggi adalah untuk pick up. So maksudnya kalau 22 bahagi 22 dekat sini, dia punya ratio dia akan jadi satu lah. 22 bahagi 22, ratio akan jadi satu. Tetapi yang standard 0.9, bukankah ini bermakna gear yang standard lebih panjang daripada gear daripada Espada? Jawapannya ialah betul. Betul. Gear yang standard untuk Ford gear, maksudnya ke semua gear ni lah. Okey, kalau kita nak main top end, gear 4 ni, gear 4 ni lebih pendek daripada standard. Okey, tetapi Espada ni dia sudah buat 1, 2, 3, 4 dia tu, dia meringankan enjin. Okey, dia meringankan enjin untuk cepat engine capture the power. Okey, engine capture the power lah. So basically, kalau dia buat macam ni, maksudnya enjin lebih cepat bergerak, lebih cepat, kita panggil sebagai lebih cepat dapat power. So, apa yang kita perlu buat kalau kita pakai gear ini dengan ratio 1 daripada 0.9? Maksudnya dia sedikit pick up. Okey, bila motor engine dah ada power, apa yang kita kena buat adalah set sprocket. Set sprocket lagi kecil daripada yang sebelum ni. Contohlah kalau tuan-tuan dan perempuan pakai set racing ni tapi tak pakai gear ni. Gear pakai standard lagi, 100% standard. Contohlah, tuan-tuan dan perempuan pakai gear standard dengan ratio 0.9. Okey, pakai sprocket 15-27 contohnya. 15-27. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan masuk sahaja gear ini disebabkan enjin lagi ringan, tuan-tuan dan puan kena rendahkan lagi. Rendahkan lagi sprocket itu seperti 15-26 ataupun 15-25 ataupun 15-24. Bergantung kepada berat badan tuan-tuan dan puan jugalah. Bila kita kecilkan sprocket, maksudnya dia boleh menghantar power, okey, daripada gear tu, gear racing, dia hantar power kepada kita punya sprocket lah. Okey, sprocket, dan juga dia boleh push kita punya motor dengan lebih jauh. So maksudnya, pakai gear racing Espada, walaupun dia punya ratio dia pendek, tetapi selepas kita set sprocket, motor kita boleh pergi lagi jauh. Lagi long kita boleh tarik sebab enjin kita tu ringan. Enjin kita tu dah jadi sangat ringan beserta pula dengan bearing lagi kan. Okey, itu daripada saya punya explanation lah. Kalau nak lagi lanjut boleh PM WhatsApp. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah crankcase kelas 1 daripada brand Furious One. Tak perlu saya explain banyak pun. Crankcase je kan. Okey, kalau nak pilih brand, di antara brand yang saya recommend adalah brand daripada Furious One lah untuk crankcase sebelah kanan. Dan juga intake pipe untuk carburetor NSR 150. Jadi setakat itu sajalah yang saya ingin nak bagi tahu. Mungkin video ini dah ambil banyak masa tuan-tuan dan perempuan. Okey, kerana barang pun banyak. Okey, saya pun kena explain satu persatu supaya tuan-tuan dan puan faham lah apa yang saya ingin nak jual. Okey, so kepada yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita. Okey, WhatsApp kita di talian 013-603-1753. Okey, 013-603-1753. Okey, kita sudah masuk ke wide camera.
Kalau tuan-tuan puan boleh tengok dekat sini, banyak barang dia. Okey, kepada siapa yang berminat, tuan-tuan puan boleh tulis WhatsApp kita di talian seperti mana yang sudah ditunjukkan dekat skrin. Okey, tu nombor dekat skrin tu. Contact kita number tu. Okey, banyak barang, banyak barang hari ni. Okey. Jika tuan-tuan puan ada soalan nak buat pembelian dan sebagainya, boleh WhatsApp di talian tersebut. Selain daripada tu, kalau tuan-tuan puan nak tanya set, nak tanya macam mana saya nak set motor ni, no problem, boleh contact kita, tak ada masalah. Link Shopee dan juga Lazada sudah kita letakkan di ruangan description. Tuan-tuan puan perlu like, subscribe dan juga share sahaja kita punya video, kerana setiap video yang kita buat kita akan upload setiap hari, dan juga video yang kita buat sangat bermanfaat kepada tuan-tuan puan supaya tuan-tuan puan dapat belajar. Okay, something yang tuan-tuan puan masih tak tahu berkaitan tentang barangan motosikal, no problem, dengan channel YouTube Arizan kita akan bagi tahu semua berkaitan tentang barangan motosikal. Bukan saja itu, kita juga menjual barangan yang original, so tuan-tuan puan senang untuk nak cari barang original. Dan kita juga membuat review seperti inilah, no problem, untuk kita educate kita punya customer. No problem, subscribe, like dan juga share YouTube channel Rizwan. Jangan lupa untuk tekan butang bell, setiap video baru akan masuk ke telefon pintar tuan-tuan puan. So tuan-tuan puan, kita jumpa lagi di video. Sekian, terima kasih, bye bye bosku.